Assalamualaikum, nama saya Wan Amira Norsha binti Wan Ismail. Nama matrik saya DEC 09210050. Jadi ini adalah video final assessment saya untuk subjek Children Literature in Early Childhood Education, iaitu kod DECE 4103. Bagi final assessment saya pada kali ini, saya perlu menceritakan satu buah cerita kepada kanak-kanak dan menerangkan beberapa analisis mengenai buku cerita tersebut. Cerita yang akan saya ceritakan kepada kanak-kanak ialah cerita siri kisah moral yang bertajuk Idea yang Bernas, iaitu kisah tentang seekor kura-kura dan 2 ekor bangau. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu nak memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu, Cikgu Amira. Hari ini cikgu nak ceritakan dekat awak semua satu buku cerita, boleh? Okey, hari ini cikgu nak ceritakan tentang buku cerita yang bertajuk Idea yang Bernas. Buku cerita ni dia mengisahkan seekor kura-kura dan 2 ekor bangau. Siapa nak dengar? Angkat tangan. Wah, semua nak dengar. Okey, jadi boleh tak sebelum cikgu ceritakan, cikgu nak awak semua beri perhatian pada cikgu dan dengar betul-betul apa yang cikgu cerita, boleh? Okey, pandai. Kita dengar sama-sama, boleh? Okey, jom. Okey, jom kita dengar sama-sama. Cikgu ceritakan, awak semua dengar, boleh? Okey, jom. Pada masa dahulu, di sebatang sungai, tinggallah seekor kura-kura dan 2 ekor bangau. Mereka berkawan baik. Mereka hidup gembira dengan memakan ikan dan minum air di sungai yang bersih. Tiba-tiba musim kemarau melanda. Sungai menjadi kering kontang dan semua tumbuhan dan ikan pun mati. Kita mesti cari tempat tinggal yang baru. Tapi bagaimana kita hendak membawa kura-kura? Kata salah seekor daripada bangau tersebut. Tiba-tiba kura-kura pun berkata, "Kamu berdua bawalah saya." Dan seekor bangau pun menjawab, "Oh tidak," jawab bangau, "kerana kamu sangat berat." Kemudian mereka bertiga mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tiba-tiba kura-kura menjerit gembira, "Saya tahu apa kita boleh lakukan. Kamu perlu mencari sebatang kayu yang kuat. Kamu pegang satu hujung dan kamu lagi pegang satu hujung dengan paruh kamu. Saya akan gigit di tengah-tengah kayu tersebut," kata kura-kura. "Selepas itu, bolehlah kita terbang," teriak salah seekor bangau. "Kamu sungguh bijak, kura-kura. Idea yang cukup bernas," kata seekor lagi bangau. Kedua-dua ekor bangau itu pun terbang dan mereka pulang membawa sebatang kayu yang kuat dan panjang. Dan dia pun berkata, "Bersedialah untuk terbang," kata kedua-dua ekor bangau tersebut. Di sepanjang perjalanan nanti, kamu tidak boleh bercakap walau apa pun yang kamu lihat atau dengar. Jangan sekali buka mulut, pesan bangau kepada kura-kura. Kura-kura pun menjawab, "Saya faham," jawab kura-kura. "Saya tahu saya akan jatuh kalau saya akan buka mulut," kata kura-kura lagi. Malam, mereka pun terbanglah dan beredar dari tempat itu. Pada mulanya, kura-kura berasa sangat takut. Ia memejamkan kedua-dua matanya. Lama-lama kelamaan, ia mula membuka mata dan melihat pemandangan bukit bukau, lembah dan sungai yang indah. Kura-kura hampir membuka mulutnya kerana begitu kagum melihat pemandangan yang sungguh cantik. Nasibnya baik kerana ia cepat-cepat tersedak. Ia tidak jadi berkata apa-apa. Kemudian mereka terbang melintasi sekumpulan petani yang sedang bekerja di sawah. "Oi, tengok tu!" teriak salah seorang daripada mereka. "Lihatlah bangau yang bijak itu. Idea mereka untuk menerbangkan kura-kura itu memang menakjubkan," kata salah seorang daripada petani tersebut. Dengan berasa iri hati, kura-kura terlupa yang ia tidak boleh bercakap. Namun ia pun melupa tentang akan pesanan bangau tadi. Ia pun berkata, "Idea bernas itu adalah idea saya," jeritnya. Sebaik saja ia membuka mulut, ia terus jatuh. Jatuh dan terus jatuh. Di manakah ia terdampar? Tiada siapa pun yang tahu. Jadi di situlah ceritanya seekor kura-kura yang tidak mendengar arahan si bangau kerana ia dan terjatuh ke tanah. Dan tiada pun siapa tahu yang mereka berada di mana. Namun kisah ini menceritakan ialah seekor kura-kura yang tidak mendengar kata bangau kerana ia membuka mulut. Jadi ia pun jatuh. So, nilai moral di sini ialah sesiapa yang tidak mendengar nasihat akan ditimpa kesusahan. Okey, tamat cerita dia. Okey, jadi cikgu nak tanya, best tak cikgu cerita ni? Okey, best. Semua cakap best. Okey, jadi kisah ni menceritakan apa? Dia menceritakan tentang seekor kura-kura yang tidak mendengar nasihat bangau kerana dia buka mulut. Dia menggigit sebatang kayu dan
Dia berasa iri hati dengan kata-kata si petani yang tidak memujinya. Lalu ia pun membuka mulut. Lalu dia jatuh di kawasan tempat yang tiada siapa pun tahu. Jadi, dalam bunyi dia, kamu semua kena dengar apa pun nasihat yang baik daripada orang tua. Tidak kisahlah dari cikgu ataupun ibu bapa kamu. Okey? Okey, jadi cikgu dah cerita kat awak semua kan? Jadi cikgu nak minta awak semua nyanyikan satu lagu, boleh? Kita nyanyi sama-sama, boleh? Okey, siapa nak nyanyi sama-sama dengan cikgu? Angkat tangan. Wah, semua nak nyanyi. Okey, jom kita nyanyi sama-sama. Bana, oh bana, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tidak timbul, ikan tidak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku tak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput, kenapa engkau panjang? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku, kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit, perut aku sakit. Perut, oh perut, kenapa engkau sakit? Macam mana aku tak sakit? Makan nasi mentah, makan nasi mentah. Nasi, oh nasi, kenapa engkau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu habis basah, kayu habis basah. Kayu, oh kayu, kenapa engkau basah? Macam mana aku tak basah? Hujan timpa aku, hujan timpa aku. Hujan, oh hujan, kenapa timpa kayu? Macam mana aku tak timpa? Katak panggil aku, katak panggil aku. Katak, oh katak, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Ular nak makan aku, ular nak makan aku. Ular, oh ular, kenapa nak makan katak? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku, memang makanan aku. Okey, yeay. Awak pun dah menyanyi dengan cikgu tadi kan? Awak dah menyanyi, awak dah dengar cerita, betul tak? Okey, jadi sekarang ni kita nak buat aktiviti pula, boleh? Okey, kita buat aktiviti sama-sama dengan cikgu, boleh? Okey, jom kita buat aktiviti sama-sama. Okey, semua dah sedia ke nak buat aktiviti dengan cikgu? Okey, semua dah sedia kan? Okey, sekarang ni cikgu ada sediakan 2 keping kertas yang bersaiz segi 4 tepat. Lepas tu cikgu juga ada sediakan 1 bulatan berwarna kuning. Dan cikgu juga sediakan 2 bulatan kecil berwarna apa ni? Warna kelabu. Lepas tu cikgu ada 1 warna merah berbentuk segi 4 sama. Okey, jadi hari ni semua tahu tak kita nak buat apa? Okey, hari ni kita akan buat origami paruh bangau. Siapa tu tahu? Apa itu paruh bangau? Paruh bangau ni yang cikgu cerita tadi kat awak ni. Kita hari ni nak buat paruh dia. Boleh tak kita buat sama-sama? Boleh. Okey, nanti kita tengok apa kejadian dia, okey? Hasil dia macam mana, boleh? Okey, jom kita buat. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti kita, bahan yang perlu kita ada ialah pen dengan gam. Okey, mula-mula apa yang kita nak buat dengan pen ni? Kita kena lukis mata burung bangau ni dulu. Boleh? Okey, jom kita lukis dulu mata dia. Lukis mata dia. Okey, lepas tu kita lukis kedua-dua mata dia, okey? Okey.
Mata sebelah dah siap. Cikgu akan lukis lagi sebelah mata dia pula. Okey, cikgu dah siap buat untuk step yang seterusnya, iaitu mata. Okey, jadi siapa dah ready untuk buat sama-sama dengan cikgu untuk step yang seterusnya? Siapa dah ready? Angkat tangan. Wah, semua dah ready kan? Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, step yang pertama, kita dapat satu kertas berbentuk segi 4 tempat. Okey, so kita lipatkan dia menjadi segitiga. Nampak? Dah jadi pun segitiga. So, seterusnya kita buka. Kemudian masukkan macam ni. Buat kedua-dua belahnya tau. Okey, jom. Kemudian kita akan gam kedua-dua bahagian ini macam ni. Rapatkan dia ke dalam dan kita akan gam dia. Okey. Kita akan gunakan gam. Okey, jadi cikgu dah gamkan tadi kat sini. So, jom kita lekatkan dia macam yang cikgu bercakapkan tadi. Okey, kita dah pun lekatkan dia. Nampak tak? Okey, jadi kita akan buat lagi satu macam ni juga. Okey, jom. Okey, jadi untuk step yang seterusnya, cikgu dah lipatkan macam ni. Jadi, kita akan letak gam dan kita akan masukkan ke dalam. So, kita akan buat ulang langkah yang sama macam mana kita buat tadi. Okey, jom kita buat. Kita akan letakkan gam dekat tempat yang tadi. Letak sebelah bahagian je tau. Okey, kemudian kita akan tampal kedua-dua belahnya. Okey, cikgu dah pun siap untuk buat kedua-dua belahnya. Iaitu kita akan buat macam ni. Jadi paruh dia. Okey, so sekarang untuk langkah seterusnya ialah kita akan gunakan ini untuk gam di bahagian tengah dia. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, cikgu dah pun gam di bahagian tengah-tengah dia tadi menggunakan kertas segi 4 sama. Kemudian dia akan bercantum. Okey, seterusnya untuk langkah seterusnya kita akan buat muka dia pula. Jadi muka dia kita akan gam di bahagian atas macam ni. Okey, jom kita gam. Okey, jadi cikgu dah gam dan kita terus tampal ke paruh dia tadi. Masukkan ke dalam. Okey, kemudian tekan. Macam tu. Okey, kan dah jadi. Okey, untuk langkah seterusnya kita akan letak mata dia pula. Okey, jom kita buat. Okey, jadi untuk mata dia cikgu dah letakkan gam. So, kita akan letakkan satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Okey. Letakkan. Lekatkan macam ni. Nampak tak? Okey, kita dah letakkan satu and satu lagi di sebelah sini pula. Okey, tada, dah siap. Okey, jadi dah siaplah kita punya paruh. Macam ni lah dia. Ini ialah burung bangau. Paruh burung bangau kan panjang. Jadi kita dah pun buat apa? Origami paruh bangau. Ini dia bangau yang cikgu tunjukkan tu. Nampak tak paruh dia panjang? Macam tu lah. Jadi inilah paruh dia. Jadi ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bagi analisis buku cerita ini, saya akan menerangkan 6 analisis yang terdapat dalam buku cerita ini. Iaitu yang pertama, buku cerita ini dapat diakses kerana mempunyai susunan ayat yang baik dan dia juga mempunyai suku kata yang berwarna dan ia juga menyebabkan mudah difahami oleh kanak-kanak dan mudah dibaca oleh kanak-kanak. Yang kedua pula ialah buku cerita ini mempunyai input yang komprehensif kerana ia dapat menyedarkan kanak-kanak bahawa supaya mendengar arahan atau mendengar kata orang yang lebih tua.
Kerana buku cerita ini mempunyai nilai murni bahawa supaya sesiapa yang tidak mendengar arahan akan ditimpa kesusahan. Yang ketiga pula, buku cerita ini dapat membantu kanak-kanak memahami dan menikmatinya, iaitu dengan buku cerita ini penuh dengan jalan cerita yang menarik dan dapat menarik minat kanak-kanak. Dan yang keempat pula, buku cerita ini juga mempunyai ilustrasi yang baik, di mana mempunyai tona warna yang baik untuk kanak-kanak dan lebih ceria untuk dibaca dan mudah difahami. Yang kelima pula, buku cerita ini dapat dikaitkan dengan bidang kurikulum, di mana buku cerita ini mempunyai pendekatan kognitif. Contohnya seperti kura-kura yang tidak dapat memikirkan apa yang pesanan oleh bangau kerana ia terlalu iri hati kepada pujian petani kepada bangau. Lalu ia pun membuka mulut. Jadi itulah menjadi salah satu pendekatan kognitif kepada kanak-kanak, iaitu dengan cara berfikir sebelum melakukan sesuatu. Yang terakhir pula ialah melalui nilai murni dan sikap, iaitu nilai murni yang lupa akan pesanan orang yang lebih memahami atau orang yang lebih tua. Contohnya seperti kura-kura yang lupa akan pesan bangau kerana ia membuka mulut, dan sesiapa yang lupa akan pesanan yang lebih benar, ia akan menimpa kesusahan. Jadi ini sahaja tentang video final assignment saya, iaitu dengan menceritakan buku cerita Idea yang Bernas kepada kanak-kanak dengan penuh nilai murni dan pengajaran untuk kanak-kanak. Sekian, terima kasih.